Okey, kita pergi yang seterusnya, mengenal pasti kaedah reka bentuk pengiklanan. Yang ni penting untuk kamu. Ini kamu kena buat satu tugasan. Tugasan kenal pasti kaedah reka bentuk periklanan yang kamu akan buat untuk produk yang kamu dah buat. Sebelum ni, penghasilan produk kamu kenal pasti dan kamu buat, dan kamu persembahkan kepada cikgu-cikgu. Kat sini kamu boleh pilih kaedah reka bentuk periklanan yang sesuai untuk kamu punya produk. Okey, pemasaran sesuatu produk memerlukan promosi bagi menyaingi produk sedia ada di pasaran. Kalau kamu tak promosi, macam mana orang tahu? Orang nak tahu kan produk kamu, kecuali lah produk kamu dah ada di pasaran, dah ada jenama, dah ada pelanggan kan. Okey, promosi penting untuk memperkenalkan sesuatu produk kepada pengguna. Jenis promosi yang digunakan bergantung kepada jenis produk, pengguna sasaran, luas pasaran dan sebagainya. Periklanan bermaksud sebarang bentuk persembahan atau komunikasi berbayar bersifat tidak peribadi yang ditujukan kepada golongan sasaran pengguna. Periklanan bertujuan mempromosikan, memperkenal, meningkatkan atau melariskan jualan sesuatu produk, perkhidmatan atau idea penaja. Kaedah reka bentuk periklanan merupakan karya dalam bentuk audio dan visual yang dicipta serta disusun untuk digunakan dalam iklan dengan tujuan memasarkan produk. Kaedah reka bentuk periklanan merupakan cara maklumat tentang sesuatu produk disampaikan oleh pengeluar kepada pengguna. Kaedah reka bentuk periklanan adalah seperti berikut. Muka surat 139 ada 2, 4, 6, 7. 7 kaedah reka bentuk periklanan. Yang pertama, matlamat produk, penyampaian fakta, demonstrasi, perbandingan, kiasan atau ibarat, kenyataan merangsang, gambar bergun. Okey, kita tengok satu-satu. Yang pertama, matlamat produk. Iklan yang menggunakan maklumat produk yang terperinci dan lengkap untuk memperkenalkan sesuatu produk. Reka bentuk bagi memperkenalkan ciri-ciri atau keistimewaan produk yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Yang keduanya, penyampaian fakta. Iklan menyampaikan fakta produk yang tepat kepada pengguna. Biasanya fakta yang berkaitan fungsi yang memerlukan bantuan teknikal dari segi penggunaan dan pengendalian produk. Kalau kita tengok gambar tu, gambar kismis minda. Kat situ dia ada tulis khasiat dia membantu meningkatkan kecerdasan, ada cara nak makan, aturan dia. Kalau yang bawah tu iklan penyampaian fakta, periuk pelbagai guna, boleh masak 20 jenis masakan. Kita tengok yang seterusnya. Dari segi demonstrasi, iklan menunjukkan kelebihan dan cara pengendalian produk dalam keadaan yang sebenar. Iklan ditayang secara rakaman di media massa atau secara langsung di hadapan pengguna. Ini biasa kalau kita tengok dalam TV-TV ni, ada go shop, macam-macam. Kat situ ditunjuk macam mana nak menggunakan produk tersebut, secara rakaman atau secara langsung. Kalau secara langsung ni, kalau kita pergi dekat pasar-pasar raya ke, dekat shopping komplek ke kan, biasa dia tunjuk terus kepada kita kan, macam mana nak
gunakan kuali ke, gunakan pengilat kereta ke. Okey, kita tengok seterusnya iklan dari segi perbandingan. Menggunakan perbandingan antara produk baharu dengan produk yang lama yang telah berada di pasaran. Perbandingan berdasarkan kualiti, masa, reka bentuk, rasa dan fungsi berbanding dengan produk lain. Contohnya Dinamo ni kan, dia bandingkan dia punya basuhan dengan produk X. Dinamo ni guna sikit je berbanding dengan produk X, dia gunakan kuantiti yang lebih kan. Itu dia bandingkan dengan jenama lain. Dia letaklah jenama X kan, untuk buat perbandingan. Sebab apa dia tak letak jenama dia punya perbandingan tu, nanti dia kena saman kan. Produk dia je yang bagus. Biasalah iklan perbandingan. Okey, kita tengok yang seterusnya, kiasan atau ibarat. Menggunakan kiasan atau ibarat bertujuan menegaskan kelebihan yang diperoleh pengguna sekiranya menggunakan produk mereka. Iklan jenis ini mempengaruhi pengguna secara psikologi kan. Kalau kamu tengok gambar tu, gajah, maksud dia kat situ bukan saja dia boleh bawa kenderaan yang berat, dengan gajah-gajah dia boleh bawa kan. Itu dia punya kiasan atau ibarat. Kenyataan merangsang, mendorong pelanggan berfikir dan tertarik dengan produk, berbentuk memujuk pengguna untuk membeli produk. Macam gambar tu dijual kereta Ford kan. Ada 33 inci dia punya tayar, boleh gunakan dalam semua cuaca. Dia punya clearance ground dia 283. Gambar dia pun kalau tengok menarik. Nak suruh orang beli dia punya kenderaan. Itu kenyataan merangsang. Okey, yang seterusnya gambar pegun. Okey, iklan jenis ini menggunakan titik fokus atau tumpuan pada bahagian tertentu produk, biasanya dipaparkan dalam media cetak. Okey, kalau kamu tengok gambar ni, Brionoxa kan, dia nak tumpu kepada Brionoxa. Tepi-tepi tu dia punya masakan yang kita boleh buat menggunakan periuk Noxa. Ini biasanya dalam media cetak. Okey, seterusnya media pengiklanan. Saluran atau cara perantaraan yang digunakan untuk menyampaikan iklan produk dan perkhidmatan kepada pengguna, pengeluar atau peniaga mempunyai cara tersendiri dalam memilih kaedah periklanan bagi memasarkan produk atau perkhidmatan masing-masing. Ni kamu boleh pilih lah. Kamu nak gunakan media periklanan elektronik, atau nak gunakan media cetak, atau nak gunakan media sosial untuk kamu punya media periklanan. Kamu boleh pilih sendiri mana yang bersesuaian. Okey, kaedah periklanan media elektronik. Mendapat sambutan daripada pengeluar, biasanya menggunakan lakonan, gambar, suara dan muzik. Disampaikan melalui alat komunikasi massa seperti televisyen, radio dan papan digital. Okey, televisyen ni biasalah kan. Kamu boleh tengok waktu syok-syok tengok drama, ada iklan. Lepas tu kat radio. Lepas tu papan digital ni kebanyakannya dekat shopping kompleks. Kamu boleh tengok dia punya iklan. Okey, media cetak.
menjadi pilihan pengeluar kerana sesuai untuk pelbagai jenis produk dan pelbagai peringkat umur melalui surat khabar, majalah, brosur, katalog, poster dan lain-lain. Ni kalau kamu tengok surat khabar ke, kamu tengok majalah, banyak dia punya iklan, warna-warni, cantik, menarik, kan? Kamu tengok sekali pun boleh nak beli. Okey, media sosial, pemasaran yang berkesan. Kemudahan internet hujung jari membolehkan pengeluar menggunakan media sosial sebagai platform untuk memperkenalkan produk ke serata dunia. Aplikasi media sosial yang digunakan ialah Facebook, Instagram dan blog. Macam kamu buka Facebook kan, buka macam-macam iklan keluar. Padahal nak tengok benda lain, lepas tu iklan keluar, iklan Shopee ke, iklan Lazada ke, dia lalu kat kamu punya newsfeed, kan? Sama juga Instagram atau blog-blog lain. Kalau kamu buka blog tu, iklan meriah dia keluar, kan? Sampai nak baca apa yang kamu nak baca tu pun dah tak jumpa. Klik ni keluar iklan, klik ni keluar iklan, kan? Itu salah satu cara media pengiklanan melalui media sosial. Okey, ni faktor pemilihan media bagi pengiklanan untuk memastikan maklumat sampai kepada sasaran pengguna yang betul. Ada jenis sifat produk, kos pengiklanan, luas pasaran, sasaran pengguna dan saiz perniagaan. Semua ni kamu kena ambil sebagai faktor untuk memilih media pengiklanan untuk kamu punya produk. Okay, kita tengok dari segi jenis dan sifat produk, sesuai dengan media pengiklanan. Produk yang memerlukan tunjuk cara dan khidmat nasihat tentang cara penggunaan dan penjagaan sesuai diiklankan melalui media elektronik atau media sosial yang berusulkan demonstrasi. Contoh, kamu nak jual vacuum, kan? Kalau kamu tunjuk gambar je tak sesuai lah. Kamu kena gunakan video, cara nak pasang, cara nak buang dia punya sampah tu bila dah penuh, kan? Kena ada cara penggunaan, penjagaan dan video yang sesuai, supaya kamu punya pembeli boleh faham, dia tertarik nak beli. Okey, produk atau barang makanan, pakaian atau buku sesuai diiklankan melalui media cetak, media elektronik dan media sosial. Kalau macam buku ke pakaian ni sesuai gunakan media cetak, sebab dia tak perlu dah, kan? Tak perlu dah demonstrasi ke apa ke dan sebagainya. Ni contoh iklan. Tengok YouTube, tiba-tiba keluar iklan Dinamo. Sekarang ni live jualan, jualan live dekat Facebook macam-macam, kan? Jual jam lah, jual kasut bandel lah, kan? Okey, kos pengiklanan. Ini faktor yang penting. Pengeluar perlu mengetahui jumlah keseluruhan kos pengiklanan yang dipilih supaya sesuai dengan kemampuan dan saiz operasi perniagaan, kan? Kalau kamu nak dia punya pasaran luas, kamu kena guna iklan TV. Tapi kena tengok dia punya kos lah. Kalau kos dia terlalu banyak, terlalu mahal, kamu tak mampu, gunakan kos yang sederhana saja. Okey, perniagaan bersaiz kecil memilih kos
media berkos rendah tetapi memberikan pulangan yang menguntungkan seperti media cetak, brosur dan helaian edaran jeruk madu Pak Ali. Dia Putu State dia punya brosur edarkan kan. Letak dekat kedai-kedai, letak dalam surat khabar kan. Bila ada orang nak baru boleh hubungi siapa yang jual ataupun ejen-ejen. Kalau iklan ni apa ni, jenama yang terkenal lah biasanya iklan televisyen ni. Letak dekat buletin utama, viewer apa ni, penonton dia ramai, bayaran dia lagi mahal kan. Waktu peak hour ramai orang tengok, bayaran dia pun tinggi, kos periklanan dia. Okey, sasaran pengguna. Pengeluar perlu memastikan media periklanan yang betul untuk menyampaikan maklumat kepada kumpulan sasaran. Okey, contohnya alat solek dan pakaian wanita diiklankan di media sosial dan media cetak, majalah wanita. Ini sesuai untuk wanita. Barangan berkaitan sukan diiklankan di media sosial dan media cetak. Ini majalah sukan lah kan, takkan majalah masak pula. Okey, barangan permainan untuk cetak, majalah sukan. Barangan permainan untuk kanak-kanak, media sosial dan media elektronik, televisyen. Kena tengok sasaran pengguna sesuai. Okey, saiz perniagaan. Bersaiz besar boleh memilih media periklanan yang lebih berkesan dan mahal seperti media elektronik, televisyen dan papan digital berbanding dengan perniagaan bersaiz kecil. Ini Ustaz dah cerita tadi kan. Kalau syarikat tu memang dia dah establish, dia akan gunakan media elektronik, televisyen, papan digital kan. Tepi-tepi highway tu kamu boleh tengok iklan jenama-jenama yang terkenal, Volvo lah, Land Rover lah kan, berbanding dengan perniagaan yang kecil. Contoh lori sewa tu, display je dia punya nombor telefon atau diikat dekat papan-papan tanda. Sama juga alung-alung ni, perniagaan bersaiz kecil, pinjaman, display je dia punya nombor telefon atau dia buat pinjaman. Kos dia lebih murah daripada media elektronik. Okey, luas pasaran mempengaruhi jenis media yang dipilih. Jika produk bertujuan untuk dipasarkan ke seluruh negara, maka penggunaan media pengiklanan yang mempunyai liputan meluas seperti radio, televisyen, papan digital dan media sosial adalah paling tepat. Gunakan YouTube kan, tengok-tengok YouTube, tiba-tiba keluar iklan, kena tunggulah. Lepas tu skip ad, kita skip. Kalau kita nak tengok lebih lama, kita biarkan je.